Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi pembelajaran secara online tanpa bersama muka. Saya berharap pelajar semua dalam keadaan sihat-sihat saja di samping keluarga. Ini merupakan slide sijil teknologi kimpalan A083121. Masih lagi tajuk workshop practice, learning activities, extinguish fire during fire breakout. Dari segi pengenalan, keselamatan merupakan aspek penting yang sentiasa diingatkan selalu. Ianya perlu dititik beratkan dalam semua aktiviti seharian, tidak kira di mana kita berada, sama ada di darat, laut maupun udara. Kesedaran tentang keselamatan diri amat penting bagi mengelakkan kecederaan, kemalangan ketika kita bekerja. Kita tidak boleh mengambil sikap sambil lewa dan hendaklah mengamalkan sikap beringat sebelum kena. Ini bermaksud keselamatan perlu diutamakan. Sikap berwaspada dan hati-hati perlu ada dalam diri setiap pelajar maupun pekerja supaya kemalangan dapat dielakkan. Di dalam pembelajaran ini, pelajar akan mempelajari berkenaan kesan kebakaran dan jenis-jenis api serta alat pemadam api yang biasa digunakan. Jenis-jenis api. Api boleh dibahagikan kepada 4 kelas. Api kelas A. Api kelas A adalah api yang melibatkan benda-benda pepejal dan mempunyai sifat-sifat organik dan mengandungi karbon. Pembakaran api jenis ini menghasilkan bara api seperti kayu, kertas dan kain. Api jenis ini boleh dipadam dengan alat pemadam api jenis debu kering dan secara semburan air. Api kelas B pula adalah kebakaran yang berpunca daripada minyak, grease, cat, getah dan plastik. Pembakaran api ini akan menghasilkan wap ke atas bahan bakar. Api jenis ini boleh dicegah dengan karbon dioksida. Jika air digunakan, ia akan menimbulkan minyak di atas permukaan dan api akan merebak. Api jenis ini boleh dipadam dengan selimut basah, alat pemadam api jenis buih ataupun foam, debu kering, karbon dioksida dan air secara semburan. Api kelas C pula adalah api yang terhasil dari kebocoran gas seperti gas butane, propane, acetylene, amonia dan kebocoran elektrik. Api kelas C boleh dipadamkan dengan mematikan punca bekalan atau menampal kebocoran dan dipadam dengan alat pemadam api jenis debu kering ataupun karbon dioksida. Dan akhir sekali adalah api kelas D. Api yang disebabkan oleh logam yang mempunyai bahan kimia seperti logam potasium, sodium, magnesium, sulfur, fosforus dan lain-lain lagi. Api jenis ini boleh dipadam dengan alat pemadam api jenis karbon grafit, soda ash, debu kering jenis TEC dan ada kalanya dengan pasir kering. Cara kebakaran berlaku. Kebakaran terjadi kerana adanya 3 unsur segitiga api yang saling berhubung, iaitu bahan bakar, oksigen dan sumber panas. Pada umumnya, kebakaran terjadi secara tidak diduga. Kebakaran juga berlaku kerana pertama, berlakunya litar pintas disebabkan beban yang berlebihan pada kabel kimpalan dan percikan api menyambar pada bahan mudah terbakar. Kedua, nyala balas ketika proses pemotongan akibat gas yang tersumbat. Ketiga, kebocoran pada tabung gas dan sambungan pada paip. Keempat, kecuaian menyalakan api
mengimpal tangki yang berminyak, membuang puntung rokok di merata-rata tempat. Keenam, kecuaian menghasilkan bahan mudah terbakar dan tumpahan minyak yang tidak dibersihkan. Ketujuh, menukar kadar arus fuse dengan yang lebih besar. Kelapan, sambungan pendawaian terdedah atau rosak. Kesembilan, perangkat kilat yang rosak. Dan yang kesepuluh, percikan bunga api disambung melalui pendawaian yang terdedah. Dan seterusnya adalah kesan-kesan kebakaran. Kesan kepada individu boleh mengorbankan berpuluh-puluh nyawa manusia yang sangat menyeksakan dari semua peringkat, sama ada dari anggota keluarga atau sanak saudara ataupun orang terpenting tempat bergantung hidup. Kesan kepada individu yang tercedera pula boleh mendatangkan kesakitan yang teramat, keperitan dan kesembuhan dalam masa yang lama. Anggota yang terbakar biasanya meninggalkan parut yang buruk dan akan terus cacat. Masih lagi pada kesan-kesan kebakaran, kesan kepada individu dari segi mental. Ini melibatkan perasaan jiwa di mana akibat kehilangan orang yang disayangi, kesakitan yang dialami dan kecacatan yang didapati. Semua perkara ini boleh meninggalkan kesan gangguan fikiran kepada mereka yang terlibat. Mangsa akan terus memencilkan diri atau dipencilkan oleh masyarakat, dan sesetengah dari mereka akan terus terganggu mentalnya dan ada yang menjadi kurang siuman. Kesan kemusnahan harta benda juga turut menjadi bebanan kepada individu yang terlibat. Kemusnahan tempat tinggal, pakaian, kenderaan, kelengkapan rumah, barang-barang kemas, buku-buku, surat atau dokumen yang penting seperti sijil-sijil, geran-geran tanah, surat-surat jual beli dan lain-lain lagi. Kehilangan benda-benda ini amat sukar untuk diperolehi kembali, dan sesetengah benda tersebut memerlukan jumlah wang yang besar atau akan meninggalkan hutang yang belum lagi berbayar. Kesan kebakaran, kesan kepada masyarakat. Pertama, mangsa kebakaran terpaksa menumpang hidup kepada kawan-kawan atau sanak saudara. Ini akan membebankan mereka yang tak terlibat, terutama jika mereka juga turut susah. Kedua, kehilangan mata pencarian memungkinkan mangsa terpaksa berhutang yang mana menambahkan lagi kesusahan yang telah sedia ada, serta dihina oleh segolongan kumpulan dalam masyarakat yang boleh menyebabkan pergaduhan. Ketiga, akibat pengangguran yang lama boleh mewujudkan berbagai kegiatan jenayah seperti kecurian, penipuan, rompakan dan kegiatan pengedaran dadah bagi mendapatkan pendapatan yang lumayan dalam masa yang singkat. Kesemua perkara di atas akan menambah lagi beban kerajaan dan menjadikan masyarakat di dalam keadaan tidak tenteram dan kehidupan tidak begitu selamat. Berikut adalah jenis-jenis alat pemadam api yang biasa digunakan. Alat pemadam api merupakan satu alat yang diperlukan bagi memadam atau mengawal api kebakaran di peringkat awal. Terdapat pelbagai jenis alat pemadam api seperti contoh, alat pemadam api jenis dry powder ataupun sebut kering. Sebut kering bertindak melemaskan api dengan menutup permukaan punca kebakaran dan memutuskan kitaran hayat api iaitu haba, bahan api dan oksigen. Ini pula alat pemadam api jenis karbon dioksida
ataupun karbon dioksida, sejenis gas yang bersih dan bersifat berlawanan dengan kitaran hayat api iaitu oksigen. Pemadam api jenis ini amat sesuai digunakan bagi kebakaran yang melibatkan perkakasan elektrik. Seterusnya, alat pemadam api jenis buih ataupun foam. Jenis foam biasanya digunakan untuk memadam kebakaran jenis minyak ataupun cecair. Kebiasaannya digunakan oleh bomber dan penyelamat daripada jabatan penerbangan. Seterusnya adalah alat pemadam api jenis air. Kebiasaannya digunakan bagi kebakaran jenis api pepejal seperti kebakaran kayu, kertas, kain atau sampah. Namun begitu, alat pemadam api jenis ini amat berbahaya digunakan untuk kebakaran elektrik kerana ia merupakan konduktor elektrik yang sangat baik. Kedudukan alat pemadam api. Berikut merupakan kriteria yang perlu ada apabila meletakkan alat pemadam api di lokasi. Pertama, kemudahan mengakses. Alat pemadam api perlu ditempatkan pada kedudukan yang selamat, mudah dilihat dan di laluan keluar untuk menyelamatkan diri jika berlakunya kebakaran. Sebagai contoh, pintu keluar, koridor, tangga ataupun lobi. Dan tidak ditempatkan di lokasi yang berpotensi berlakunya kebakaran. Kedua, alat pemadam api mesti berada dalam jarak yang sesuai. Alat pemadam api perlu ditempatkan pada jarak 20 meter dari lokasi berpotensi berlakunya kebakaran dan boleh dicapai dengan mudah. Ketiga, kedudukannya yang tetap. Alat pemadam api perlu dipastikan sentiasa berada di tempat yang telah ditetapkan. Keempat, pemadam api dan ketinggian dari paras lantai. Alat pemadam api ini perlu dipasang kira-kira 1 meter dari aras lantai. Dan yang kelima, papan tanda kedudukan alat pemadam api. Lokasi alat pemadam api ini perlu dilengkapi dengan papan tanda yang menunjukkan kedudukannya termasuk tata cara penggunaan alat pemadam api tersebut. Seterusnya adalah cara guna alat pemadam api. Pelajar boleh menggunakan konsep atau kaedah PAS. P bermaksud pull atau tarik. Tarik picu pin. A, aim, iaitu hala ke arah api, dan S, squeeze, sembur alat pemadam api, sweep atau layang. Pelajar hendaklah melayangkan nozzle ke kiri dan ke kanan agar api segera dipadamkan. Berikut adalah pelan dan prosedur semasa berlakunya kecemasan. Pelan pengosongan bangunan semasa berlaku kecemasan. Pelan dan prosedur semasa berlaku kecemasan. Tanggungjawab pekerja mahupun pelajar sebelum bekerja di sebuah tempat adalah menjadi tanggungjawab untuk mengetahui terlebih dahulu pelan kecemasan dan pelan lantai bangunan. Pertama, tindakan pelajar atau pekerja yang ternampak kebakaran atau kecemasan di bangunan. Pecahkan kotak kaca yang berdekatan untuk membunyikan loceng kecemasan dan berteriak kecemasan. Contoh, api, api, api. Dan yang kedua, hubungi pasukan yang bertindak untuk kecemasan.
Ketiga, maklumkan penyelia, petugas, rakan berdekatan dan seumpamanya. Keempat, untuk tindakan menyelamat awal, cuba atasi kecemasan tersebut dengan menggunakan segala sumber dan peralatan sedia ada. Jangan ragu-ragu dan cemas. Kelima, jika ternampak mangsa kecemasan, selamatkannya jika tidak membahayakan diri kita sendiri. Keenam, keluar dari bangunan mengikut pintu yang paling dekat dan selamatkan diri dengan seberapa cepat dan laporkan diri di tempat berkumpul, iaitu di assembly area. Peringatan, sekiranya berlaku kecemasan, peraja perlu berhenti bekerja, berhentikan semua mesin, matikan semua kuasa elektrik, tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah, tutup semua tingkap dan pintu, keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan sesekali menggunakan lift, dan jangan berlari. Pelajar juga tidak digalakkan atau jangan tolak-menolak antara satu sama lain. Jangan sengaja membuat bising. Jangan buat tidak tentu arah dan kelang kabut ataupun panik. Jangan sesekali berpatah balik ke belakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Jangan duduk di dalam tandas mahupun stor. Berikan kerjasama dan ikut arahan. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. How to use a fire extinguisher. In this short video, we'll cover how to properly use a fire extinguisher using the PASS method. Now, it's important to note that if a fire does occur in your workplace, that you follow these 3 important steps. Step 1. Once you've seen the fire, first grab the closest fire extinguisher, ensuring it's the correct type and class appropriate to extinguish the fire, and always make sure to keep your back to an unobstructed exit. If you do not think that you can put out the fire safely, make sure to evacuate the building. Step 2. Once you have your fire extinguisher, stand 6 to 8 feet away from the fire. Step 3. Follow the PASS 4-step procedure. First is P for pull. Pulling the pin unlocks the operating lever and allows you to discharge the extinguisher. Next is A for aim. Make sure to aim the extinguisher nozzle or hose at the base of the fire. The first S is squeeze. Squeeze the lever. This discharges the extinguishing agent. Releasing the lever will stop the discharge. The second S is for sweep. While discharging the extinguisher, start moving towards the fire. Keep the extinguisher aimed at the base of the fire and sweep back and forth until the flames appear to be out. Once the fire has been extinguished, make sure to watch the fire area. If the fire reignites, repeat the process. Always remember that smoke generated from the fire can be harmful and even fatal. Never attempt to extinguish a fire unless it is safe to do so. Now to recap the PASS 4-step procedure. P is for pull the pin. A is for aim the nozzle. The first S is for squeeze the lever. And the second S is for sweep. At Grand River Occupational Health and Safety, we bring safety to life. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran seterusnya.